Perdana Menteri gesa OIC desak gencatan senjata dilaksana serta-merta. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terus desak Israel segera laksana gencatan senjata dan wujudkan lebih banyak koridor kemanusiaan ke Gaza, dan itu salah satu daripada 6 gesaan di kemuka Malaysia kepada pemimpin negara-negara Islam untuk bantu rakyat Palestin yang terus ditindas Zionis. Gesaan dibuat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada sidang kemuncak tergempar OIC di Riyadh, Arab Saudi. Institute an immediate ceasefire, increase and expedite humanitarian assistance to the people of Gaza, halt all Israeli settlement activity and settler violence against Palestinians in the West Bank, immediately cease the forced displacement of civilians, investigate and prosecute all breaches of international law, including war crimes, through international judicial institutions. Turut digesa sokongan ke atas inisiatif perdamaian Arab dan membantu rundingan berhubung penyelesaian dua negara, dan ini termasuk mengiktiraf Palestin sebuah negara merdeka berdasarkan sempadan sebelum 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negaranya. Gesaan seterusnya memerangi kebangkitan Islamofobia di samping melindungi hak bersuara secara aman bagi menyokong perjuangan Palestin. Tegas Perdana Menteri, kesemua gesaan itu harus dibuat menerusi satu kempen berpadu guna saluran dan rangkaian diplomatik masing-masing secara strategik dalam setiap dialog di peringkat serantau maupun global. Itu Perdana Menteri akui kesedaran masyarakat dunia untuk sokong perjuangan rakyat Palestin meningkat drastik. Ini termasuk di negara-negara barat. Perkara itu dibuktikan menerusi penganjuran berterusan demonstrasi besar-besaran menentang kekejaman Zionis. Ironinya, di setengah negara yang kononnya memperjuang hak asasi manusia dan kebebasan, pihak berkuasanya mengecam penyokong perjuangan Palestin. Mereka dilabel sebagai penyebar ucapan berbaur kebencian dan pendukung keganasan. Tindakan tersebut merupakan dua standard yang sama sekali tidak boleh diterima. Di luar sidang kemuncak tergempar OIC, Perdana Menteri mengadakan pertemuan bilateral dengan beberapa pemimpin negara Islam, dan ini termasuk Presiden Iran Ibrahim Raisi. Mesyuarat membawa kepada kesepakatan untuk tingkatkan hubungan dua hala Kuala Lumpur Tehran. Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini termasuk dalam bidang ekonomi, pendidikan, sains dan teknologi. Fokus turut tertumpu kepada usaha teroka peluang kerjasama baharu. Ke arah itu, mesyuarat Suruhanjaya bersama JCM antara kedua-dua negara akan segera ditubuhkan. Tahun lepas, jumlah perdagangan Malaysia-Iran mencecah 3.68 bilion ringgit, peningkatan 40.2% berbanding tahun sebelumnya. Kelapa sawit produk utama perdagangan. Sebagai dua negara berpengaruh, Presiden Iran setuju Kuala Lumpur dan Tehran harus memainkan peranan besar dalam dunia Islam melangkau bidang ekonomi. Tumpuan juga mesti terarah kepada usaha memperjuang isu kemanusiaan sejagat. Kedua-dua pemimpin mendesak kekejaman Israel terhadap Palestin segera dihentikan. Paling utama, melaksana gencatan senjata dan mewujudkan koridor kemanusiaan ke Gaza dengan serta-merta. Datuk Seri Anwar turut mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri sementara Pakistan Anwar ul Haq. Mesyuarat bilateral itu menyerlahkan komitmen Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk jadi penghubung kepada pemimpin negara-negara Islam. Penyatuan penting bagi mendepani setiap permasalahan dan ancaman dihadapi Islam serta umatnya. Ini termasuk isu berkaitan Islamofobia dan Palestin.
Setelah sidang kemuncak tergempar OIC itu berakhir, Perdana Menteri meneruskan perjalanan ke Jeddah untuk menunaikan umrah. Pesawat khas membawa Datuk Seri Anwar Ibrahim berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Raja Khalid Riyadh pukul 2 pagi waktu tempatan bersamaan 7 pagi tadi waktu Malaysia. Selepas Arab Saudi, Perdana Menteri dijadual terus berangkat ke San Francisco, Amerika Syarikat bagi menghadiri sidang kemuncak kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC. Radio, my favorite song. Kalau pergi Kuala Kubu, tulis nama atas batu. Gol! Seronok kan? Anda boleh tonton secara langsung, VOD, dengar radio dan podcast melalui satu aplikasi. Muat turun aplikasi RTM Kids sekarang. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan selamat menyambut Deepavali kepada semua penganut Hindu di seluruh negara. Ucapan baginda berdua dikongsi menerusi poster di akaun Instagram Istana Negara. Dalam ucapan tersebut, baginda berdua berharap agar perayaan Deepavali kali ini membawa sinar cahaya keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan dan keafiatan kepada semua penganut agama Hindu. Penganut Hindu di Malaysia menyambut Deepavali atau Pesta Cahaya hari ini. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil mengucapkan selamat menyambut Deepavali kepada seluruh rakyat Malaysia yang meraihkannya. Beliau berharap agar semua penganut Hindu di negara ini dapat menyambut perayaan itu dengan meriah bersama keluarga tersayang. Perayaan Pesta Cahaya itu akan disambut selama 3 hari bermula hari ini sehingga Selasa berikutan pengumuman cuti tanpa rekod yang diumumkan baru-baru ini. Ia merupakan tambahan kepada cuti umum Deepavali bagi memberi lebih ruang kepada pegawai perkhidmatan awam yang menganut agama Hindu untuk menyambut perayaan itu. Masyarakat India menyambut Hari Deepavali atau lebih dikenali sebagai Fiesta Cahaya yang membawa kepercayaan bahawa kecerahan mengatasi kegelapan dan kebaikan mengatasi kejahatan. Dan melandaskan konsep tersebut, sebuah karnival Deepavali di ibu negara membuat kolom solidariti Palestin sebagai harapan Palestin akan keluar dari kegelapan. Laporannya bersama wartawan Mohan Chinasami. Karnival Deepavali agenda Surya Communications yang pernah diiktiraf oleh Malaysia Book of Records sebagai karnival terbesar di Malaysia membuat kelainan dalam penganjurannya dengan menghasilkan kolom solidariti Palestin. Ia sebagai usaha menunjukkan solidariti terhadap penduduk Palestin terutamanya di kalangan masyarakat India. Kolom tersebut mengambil masa hampir sejam untuk disiapkan dan rata-rata pengunjung yang hadir ke karnival tersebut kelihatan tersentuh dengan penghasilan seni itu. Flag Palestin ni first time lah saya buat. Jadi bagaimana perasaan bila buat flag Palestin? Buat first time? Saya rasa maybe ini saya punya contribution lah untuk pray for Palestine. Saya telah mengambil inisiatif ini untuk membuat kolom Palestin untuk menyuarakan ataupun memberikan sokongan kita untuk negara Palestin. Bagi mereka menghadapi begitu cabaran dan juga nasib yang tidak menentu pada mereka yang berlaku pada masa ini, dan juga kita masyarakat India di Malaysia ingin merakamkan rasa simpati dan juga rasa terharu bagaimana nasib yang berlaku kepada mereka. Malah ada pengunjung yang mahu menyambut Hari Deepavali dengan sederhana sebagai tanda solidariti terhadap rakyat Palestin yang menderita selain langkah jimat berbelanja. Kita juga menyambut dalam keadaan sederhana untuk menunjukkan solidariti kita kepada Palestin. Dalam keadaan suasana seperti ini, maka kita pun sama-samalah bersama-sama dengan mereka dalam keadaan yang sederhana kita meraihkan Deepavali kali ini. Untuk kali ini
ini sambutan kami seperti yang dicadangkan kerajaan dengan keadaan sekarang, sambutan agak sederhana. Kita turut bersimpati pada apa yang berlaku di luar kawasan, luar negara, di Palestin. So sambutan adalah moderate lah. Kami bersimpati apa yang berlaku di Palestin dengan Israel. Sebab itu kami menyambut sederhana. Karnival Deepawali kali ini menghimpunkan 300 peniaga dari dalam dan luar negara yang telah bermula 3 November hingga 11 November lalu dengan nilai pelaburan RM10 juta. Lebih 300,000 orang telah berkunjung ke karnival tersebut yang menjual pelbagai barangan persiapan menyambut Hari Deepawali. Buat kali pertama, Karnival Deepawali di perkarangan Stadium Bukit Jalil telah membuat satu pendekatan yang menunjukkan bahawa rakyat Malaysia sentiasa menyokong rakyat Palestin, iaitu dengan membuat kolom khas Palestin untuk menjadi tatapan dan juga pameran kepada pengunjung-pengunjung yang datang membeli belah di Karnival Deepawali ini. Dan rata-rata pengunjung di sini juga turut melayangkan hasrat untuk menyambut sambutan Hari Deepawali dengan kadar yang sederhana, bukan saja sebagai langkah perkhidmatan tapi juga tanda solidariti terhadap apa yang sedang berlaku di Palestin ketika ini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Muhammad Chinasami mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Deepawali. Muhammad Chinasami, RTM. Kuil Sri Bala Tanda Yutapani di Seremban, antara kuil tertua di Malaysia, dijangka menerima kunjungan sehingga 6,000 penganut agama Hindu pada sambutan Deepawali kali ini. Dan tinjauan RTM dapati seawal pukul 6.50 pagi, penganut agama Hindu telah mula hadir di kuil berkenaan sempena perayaan Deepawali. Pengerusi kuil-kuil Hindu Negeri Sembilan, Kapten Besara Parameswaran Raigasami berkata, rumah ibadat itu juga terbuka menerima kunjungan daripada orang ramai pelbagai kaum, terutama pada perayaan kali ini bagi merapatkan hubungan dalam kalangan masyarakat. Dan memang kita ni merupakan second stop dalam kita punya Heritage Trail di Seremban. Yang pertama KTM, nombor 2 kita kan, dan kita ada banyak tempat-tempat yang jadi pelancong ni dia datang bila-bila masa. Hari ni tak tahulah ke mana, tapi 2 minggu dulu pun kita ada lebih kurang 30 orang dengan ibu bapa daripada kindergarten datang sini untuk tengok Hindu punya style of prayers kan. Dan dari luar negara memang dia walk in bila-bila masa. Saya kalau sempat saya jadi tourist guide lah di sini. Jadi kita bila-bila masa kita temple ni dibuka pada semua orang. Dalam pada itu, bagi pengunjung kuil tersebut, perayaan Deepawali kali ini dianggap sebagai peluang terbaik untuk penganut agama Hindu merapatkan hubungan keluarga dan masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Hari festival ni kita sambut dengan keluarga. Pagi-pagi ni kita bangun, kita akan mandi dengan mandi minyak, dengan kita panggil siakai untuk bersihkan diri. Lepas tu kita akan family, kita akan pray dekat rumah. Lepas tu datang pray dekat temple, then we go celebrate with other friends lah, or at home. Make sure the food is there lah. Yes, sebab kita lepas habis Deepawali, kita suka pergi rumah-rumah jiran, family members, just for the yang paling ni kita suka makan murku lah. Murku, aceh murku. Sebab setiap rumah ada beza rasa dia. Di Johor, kira-kira 1,500 penganut agama Hindu dijangka berkunjung ke kuil Arulmigu Raja Mariamman di Vastanam bagi melaksanakan upacara sembahyang bersempena perayaan Deepawali. Pentadbir eksekutifnya Ayapan Subramanian berkata ia berikutan terdapat 2 sesi pagi dan malam untuk melaksanakan sembahyang. Masyarakat India mula berkumpul di kuil berkenaan sekitar 7.30 pagi. Sambutan meriah dengan pelbagai persediaan dilakukan seperti menyediakan ladu kepada yang datang ke kuil. Yeah, sure. Because we are preparing a special laddu for prasadam to devotees and a special prayers for conducting all devotees and for Malaysian people, so everything. Beliau turut mengucapkan selamat Hari Deepawali kepada semua yang meraikannya.
Pernah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dadah. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Bertemu kembali. Hari Peladang Penternak dan Nelayan Kebangsaan 2023 memasuki hari terakhir penganjurannya yang berlangsung terus mendapat sambutan yang hangat dan sasaran 350,000 pengunjung dijangka dapat dicapai. Jadi untuk perkembangannya bersama Saiful Airi Sabiron di Bulatan Sultan Azlan Shah Meru Perak. Jadi silakan Saiful. Baik, Hari Peladang Penternak dan Nelayan Kebangsaan HPNPK 2023 telah pun memasuki hari ketiga penganjurannya, iaitu hari yang terakhir. Jadi alhamdulillah hari ini saja telah pun mendapat sambutan yang sangat menggalakkan daripada pengunjung di sekitar Perak ini, dan saya dikabarkan pengunjung di luar Perak turut hadir ke program ini. Jadi dijangka petang ini juga akan berlangsungnya penyampaian hadiah untuk program e-sport dan juga demonstrasi daripada agensi pertanian dan juga peladangan. Jadi waktu ini kita nak bersama dengan Encik Abdul Rashid Bahari, iaitu Ketua Pengarah Fama, untuk menceritakan dengan lebih lanjut aktiviti Fama di program ini. Jadi apa khabar Cik Rashid? Terima kasih, saya khabar baik. Terima kasihlah RTM datang ke grup Fama di sini. Terima kasih. Jadi Cik Rashid, mungkin Cik Rashid boleh ceritakan kepada penonton kita apa tarikan dan juga yang menarik yang dibawa oleh Fama untuk penganjuran HPPNK pada kali ini. Okey, pada kali ini pihak Fama terlibat dalam 4 kluster. Satu kluster jualan agromadani, kedua kita ada kluster floriculture seperti di sini. Ketiga, kita ada kluster jualan makanan popular daripada seluruh Malaysia, dan yang keempat adalah kluster jualan industri asas tani. Jadi apa yang menarik, contoh di jualan kluster agromadani, kita membawakan 9,000 beg beras tempatan yang dijual pada harga kawalan, iaitu RM26. Kemudian kita bawakan juga telur yang kita potong harga setiap satu pek daripada harga kawalan itu RM1. Jadi itu sangat menariklah. Kemudian kita buat combo madani daripada RM15, kita turunkan harga kepada RM10. Dan juga ada pihak LKIM jugalah, dia ada menjual combo-combo yang sangat menarik. Jadi Cik Rashid, saya difahamkan juga ada Empire Makanan dan juga jualan Argo Madani. Jadi mungkin penonton kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi apa yang ada. Okey, bagi seperti yang saya maklumkan tadi, untuk jualan Argo Madani, kita fokus untuk Fama, kita ada combo Argo Madani, iaitu daripada RM15 kita jadikan RM10 saja. Maknanya penurunan 33%. Kemudian kita bawakan beras tadi yang agak sukar sekarang didapati di pasaran. Kita bawakan yang cukup banyak, lebih kurang 9,000 beg yang kita hantarlah. Kemudian kita bawa telur, dan untuk di kluster makanan popular kita bawakan untuk di Perak, kita bawa laksa sarang burung, sangat menarik di sini. Kemudian kita bawa juga daripada Negeri Sembilan, kita bawa rendang maman yang susah nak dapat, dan satu lagi daripada negeri Pahang, kita bawakan patin yang original. Kemudian juga kita bawakan daripada Pahang adalah juadah daripada istana, yang kita panggil dia puding diraja. Ia sangat menarik. Silalah datang beramai-ramai ke sini sementara masih ada. Ya, okey. Jadi itu dia antara yang anda boleh dapat sekiranya anda hadir ke program ini. Dan selain itu Cik Rashid, mungkin ada perkara lain selain makanan dan juga bahan-bahan pertanian, mungkin ada yang lain mungkin penonton kita boleh dapatkan? Okey, salah satu kluster adalah di sinilah. Untuk siapa yang berminat dalam bertani, dia boleh mendapatkan barang-barang input pertanian, benih, baja, racun, dan juga orkid ni yang sangat menarik. Saya lihat di sini ada 650 jenis orkid yang ada di sini. Jadi datanglah bersama-sama di sini. Terima kasih. Jadi saya rasa itu saja yang dapat saya kongsikan kepada anda semua. Kita kembali semula kepada Meza di studio. Baik, terima kasih Saiful.
Kita beralih ke perkembangan banjir di Perak. Setakat pukul 8 pagi, jumlah penduduk terjejas merekodkan penurunan iaitu sebanyak 423 orang berbanding 457 orang malam tadi. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan 5 PPS telah dibuka melibatkan 2 daerah iaitu Hilir Perak dan Krian. Di daerah Hilir Perak, PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak menempatkan jumlah penduduk terjejas seramai 169 orang daripada 52 keluarga. 70 orang daripada 24 keluarga ditempatkan di PPS MPTI Langkap. PPS Dewan Serbaguna Cikus Kekal menempatkan 40 orang daripada 11 keluarga. Manakala 87 orang daripada 21 keluarga ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Cangkak Lobak di daerah Krian. Sementara itu, 57 orang daripada 19 keluarga ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Alor Bongso. Dalam pada itu, di Selangor pula, seramai 192 penduduk daripada 49 keluarga masih berada di 4 PPS berbanding 225 orang daripada 58 keluarga yang dilaporkan malam tadi. Laman Sesawang Info Bencana JKM memaklumkan 4 PPS sedang beroperasi di negeri itu. Ia membabitkan Dewan Orang Ramai Jederam Hilir, Sekolah Menengah Kebangsaan Dengkil dan Dewan Orang Ramai Dengkil di daerah Sepang serta Dewan Orang Ramai Kampung Bukit Canggang di Kuala Langat. Asian Supply Base dan Berhad akan membina terminal pertukaran kru anggaran kos bernilai RM15 juta dan dijangka siap pada Ogos 2024. Selain itu, pertambahan 2 kapal landing craft tank LCT juga akan dilaksanakan. Fasiliti untuk menyokong projek Safina Petronas dan kegunaan bagi projek third party logistik yang melibatkan kawasan berdekatan dengan perairan Labuan, Sabah dan Sarawak. Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Sabah Datuk Pong Jin Zee berkata pembinaan terminal itu akan menyediakan kemudahan serta fasiliti bagi proses sign on dan sign off pekerja-pekerja pelantar minyak bagi memenuhi keperluannya di Labuan. So, perkembangan positif seperti ini sudah tentu dan dijangka akan menarik lebih lagi banyak potensi pelaburan dan seterusnya menyumbang kepada pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi di Labuan dan Sabah secara amnya. Beliau berkata demikian selepas merasmikan kapal LCT ASB Marine 1 dan ASB Marine 3 serta Majlis Pecah Tanah Pembinaan Terminal Pertukaran Kru mewakili Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji G. Muhammad Noor di Labuan. Baik, konflik di Semenanjung Gaza. Presiden Iran Ibrahim Raisi menggesa para pemimpin negara-negara Islam untuk mencapai keputusan tegas berhubung isu Palestin dan melaksanakannya bersungguh-sungguh. Kenyataan beliau itu dibuat sebelum berlepas untuk menghadiri mesyuarat luar biasa Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Raisi berkata pertemuan itu menjadi harapan semua orang terutama umat Islam. Menurut beliau, Palestin merupakan sebab di sebalik penubuhan OIC. Sementara usaha menghentikan serta-merta pengeboman Israel ke atas Gaza membuka laluan untuk membantu penduduk Gaza menghapuskan kepungan dan merealisasikan hak rakyat Palestin adalah matlamat utama organisasi. Ketika ini, Riyadh menjadi tuan rumah sidang kemuncak luar biasa OIC. Baik, dalam balik itu, 39 bayi dilaporkan meninggal dunia di unit rawatan rapi Hospital Al-Shifa Gaza akibat kekurangan oksigen dan ia didedahkan Kementerian Kesihatan Palestin dalam satu kenyataan pada Sabtu. Hospital itu yang terletak di Semenanjung Gaza terjejas teruk akibat serangan negara haram Israel baru-baru ini. Media tempatan melaporkan serangan darat dan udara oleh Israel di Hospital Al-Shifa dan kawasan berhampiran berlanjutan selama 6 jam. Pada Jumaat, pesawat Israel memperhebat serangan ke atas hospital di Semenanjung Gaza termasuk sekitar Hospital Al-Shifa, Hospital Indonesia, Hospital Al-Auda, Hospital Al-Quds dan Hospital Kanak-Kanak Al-Ratisi.
Ketika ini, sekurang-kurangnya 11,078 rakyat Palestin telah terbunuh, termasuk 4,506 kanak-kanak dan 3,027 wanita setakat ini. Dan ini pula melibatkan konflik di Myanmar. Ketika ini, lebih 200 warga Thailand yang terkandas di Bandar Laut Kain Myanmar sedang menunggu proses penghantaran pulang. Ia susulan pertempuran yang semakin sengit antara junta Myanmar dan kumpulan etnik. Menurut kenyataan Kementerian Luar Thailand, Setiausaha Tetap Sarun Charo Insuwan telah mengadakan pertemuan dengan agensi berkaitan untuk menyelaras usaha membantu rakyat Thailand di Laut Kain. Dalam masa sama, Kedutaan Thailand di Yangon telah membuat persiapan untuk memastikan mereka dapat kembali dengan selamat. Media tempatan melaporkan pertempuran di sekitar Laut Kain semakin memuncak dan sebutir bom meletup di lokasi berhampiran tempat tinggal warga Thailand pada Jumaat. Pemanah recurve wanita negara Ariana Nur Dania Muhammad Zahri muncul sebagai atlet keempat Malaysia yang berjaya meraih slot kesukan Olimpik 2024 dan ia susulan kejayaan Ariana meraih pingat emas pada kejohanan benua Asia di Bangkok, Thailand semalam. Menurut Presiden Persatuan Memanah Kebangsaan Malaysia, Dato' Abdul Hamid Hassan, atlet berusia 18 tahun itu mengesahkan slot ke Paris selepas berjaya mara ke pentas final di Bangkok. Lebih membanggakan apabila Ariana turut membuktikan dia berada di kelas tersendiri apabila melakar kemenangan ke atas Zio Daton Abdul Sad Toroyova dari Uzbekistan 7-3 untuk merangkul pingat emas acara recurve wanita 70 meter. Berdasarkan format pertandingan, dua pemanah terbaik daripada kejohanan tersebut layak ke Sukan Olimpik Paris. Baik, beralih ke saingan Piala Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Terengganu FC TFC 2 muncul juara edisi sulung selepas cemerlang menumpaskan Johor Darul Takzim JDT 2 1-0 pada aksi final malam tadi. Pertembungan berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras itu menyaksikan tiada jaringan terhasil pada babak pertama walaupun kedua-dua pasukan memiliki beberapa peluang untuk membuka jaringan. Bersambung separuh masa kedua, ketumpulan penyudah terus menjadi penghalang TFC 2 dan JDT 2 meledak gol sehinggalah permainan memasuki minit ke-87. Kealpaan benteng pertahanan JDT 2 berjaya dihukum Muhammad Isa Rahman untuk mudah menolak masuk bola sekaligus mengesahkan gelaran sulung menjadi milik TFC 2. Tular di media sosial, iklan jawatan kosong guru ganti berstatus kontrak MyStep yang dihebah menerusi aplikasi Telegram. Bagi menarik minat orang ramai, iklan turut memaparkan wajah seorang pelakon. Semakan pasukan biar betul mendapati ia iklan palsu. Menurut Kementerian Pendidikan, tiada iklan dengan pendekatan poster sebegitu dikeluarkan. Pelakon yang dipaparkan dalam iklan terbabit turut menafikan penglibatannya. Semakan mendapati pengguna yang klik pada pautan diberi akan dibawa ke laman sesawang pihak ketiga. Selain reka bentuk laman sesawang yang diragui, ia juga syarat dengan pelbagai iklan. Ia dipercayai sengaja dibangunkan pihak tertentu bertujuan mengaun untung daripada pengiklan. Pengguna yang melayari laman sesawang itu juga berisiko jadi mangsa kecurian data. Elak jadi mangsa. Sekiranya berminat mengisi jawatan kontrak MyStep, pengguna disaran memohon menerusi saluran rasmi. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik, buat masyarakat beragama Hindu, selamat menyambut perayaan Deepavali dan saudara, sekian berita tengah hari dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Dan itu, Assalamualaikum, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.